khabar? Kembali lagi kita ke kelas PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Tajuk dia pada hari ini ialah Mari Bersyukur bahagian 2. Bahagian pertama kita dah belajar, bahagian kedua. Okey, sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ustaz minta semua murid-murid sediakan dengan buku teks, buku aktiviti dan alat tulis yang secukupnya. Okey. Buka muka surat, buku teks muka surat 136 dan 137. Okey, kalau dah buka, okey, tengok, semua tengok bahagian adab nombor 3, teliti dan faham. Ya. Pada bahagian pertama sebelum ini, kita dah belajar mengenai mari bersyukur, pengertian syukur, konsep syukur, dalil nakli. Sekarang masuk bahagian 2, kita nak belajar cara bersyukur dan juga kepentingan mengamalkan sifat syukur. Okey, cara bersyukur. Okey, tengok buku teks. Tengok dalam buku teks seperti dalam skrin ni, murid yang ada alat tulis yang tak mahir membaca Jawi, boleh tulis ya, boleh tulis di atas buku teks tu dengan tulisan Rumi. Mana-mana perkataan yang awak tidak tahu boleh tulis. Okey, tengok cara bersyukur muka surat 136. 136, cara bersyukur dia bagi ada 3 cara. Pertama, yang warna kuning, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, warna merun, cara bersyukur kepada manusia. Dan yang ketiga, warna hijau, cara bersyukur, kita tunjukkan cara bersyukur kita pada alam sekitar yang warna hijau tu. Okey, macam mana cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia bagi contoh sini ada 4 petak yang warna kuning, 1 2 3 4. Pertama, solat fardu, membaca Al-Quran. Ya, solat fardu, tunaikan kewajipan yang Allah Taala suruh. Bila kita buat apa yang Allah Taala suruh, itulah tanda kita bersyukur. Membaca Al-Quran, buat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara sunat, baca Quran, berzikir. Yang baca Quran ini contoh saja, jangan ingat bersyukur tu baca Quran saja, tidak. Bersyukur, bertasbih, bertahmid dan buat benda-benda yang baik. Itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qanaah, yang ketiga, qanaah dalam kehidupan. Qanaah, qaf nun alif ain ha. Sebutan dia qanaah. Apa maksud qanaah? Ialah kita merasa cukup dengan apa yang kita ada. Setiap manusia ini berbeza-beza, ya. Macam awak dengan kawan-kawan awak berbeza. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang susah sikit. Tetapi setiap orang yang berbeza-beza tahap hidup masing-masing ini, kita kena rasa kita cukup. Allah Ta'ala bagi cukup dengan apa yang kita ada sekarang. Jangan kita nak memberontak, jangan kita nak marah kepada takdir Allah Ta'ala, marah kepada ibu bapa, contohnya tak dapat sediakan nak baju baru, nak kasut baru. Tak boleh. Itu tak ada rasa qanaah. Kalau orang bertanya pula, Ustaz, kalau kita ada rasa qanaah, kalau gitu tak perlulah kita belajar sungguh-sungguh, kita rasa cukup je dengan apa yang kita belajar ni sekarang ni. Tak perlulah nak bersungguh-sungguh belajar. Macam mana tu kalau ada siapa-siapa yang tanya macam tu? Tak perlulah Ustaz kita ni bekerja bersungguh-sungguh, dah cukup dengan apa yang ada. Kenapa lagi kita nak berniaga, nak kerja tinggi supaya duit banyak? Buat apa? Bukan begitu ya, maksud dia qanaah ni kita rasa apa yang kita ada sekarang ni kita rasa cukup. Tak perlu kita nak marah-marah, marah pada Allah Ta'ala, marah pada takdir, kenapa ni tak kaya macam orang lain. Bukan begitu. Kita kena rasa cukup. Tetapi pada yang masa yang sama, kita mestilah berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik, insan yang lebih pandai, insan yang lebih bagus, insan yang manusia yang boleh membantu orang lain, insan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Kita berusaha menjadi pandai, kenapa? Supaya kita nanti boleh menggunakan kebijaksanaan kita membantu orang lain, membantu agama Islam, membantu Allah Subhanahu Taala untuk mengembangkan lagi agama Islam, supaya semua orang boleh melihat keindahan Islam. Kita bekerja bersungguh-sungguh dapat duit banyak, dapat kaya raya supaya kita boleh membantu orang lain, membantu orang yang susah.
Kerana hidup ini orang yang lebih mesti membantu orang yang kurang. Kurang. Lebih dari segi harta, bantu orang yang kurang daripada segi harta. Orang yang lebih dari segi kebijaksanaan membantu orang yang lemah. Hidup ini dalam dunia ini memang berpusing macam itu. Ya, tapi sekali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Taala, apa yang kita dapat ini hanya setakat itu, kita kena rasa cukup. Rasa cukup, tak perlu marah-marah, kita kena redha. Dalam redha itu, semestinya kita tak berusaha. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Okey, yang keempat. Panjang dah, Ustaz tak nak panjang sebenarnya. Pasal apa? Pasal nanti bahagian latihan kita panjang lagi nak buat. Kita selalulah menyebut Alhamdulillah, syukur. Bersyukur. Tahmid, bertasbih, ini perkara-perkara yang baiklah. Selalu menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selain daripada tu, kita berpuasa pun mengikut saranan suruhan Allah SWT, menunaikan zakat. Itu semua adalah tanda kita bersyukur. Orang yang tidak bersyukur, dia boleh jadi kufur. Tidak bersyukur boleh jadi kufur. Kufur ni tidak berimanlah kepada Allah SWT sebab tak rasa ini adalah pemberian daripada Allah SWT. Okey, masuk bahagian cara bersyukur kepada manusia. Contoh-contoh yang dibagi, selalu bersedekah. Tunjukkan rasa syukur kita kepada manusia sekeliling kita dengan selalu bersedekah. Okay, gambar yang kedua, menghargai orang lain. Hargai orang lain. Seterusnya, menghindari perasaan dengki. Membantu orang yang memerlukan. Semua ini berkait. Menghormati, bantu, membantu, tidak berdengki, tolong menolong satu sama lain. Ini adalah cara kita bersyukur. Tunjukkan rasa bersyukur kita kepada manusia. Tak kiralah orang Islam ke, orang bukan Islam ke, kita kena tunjukkan rasa bersyukur kita dengan membantu satu sama lain. Okey, seterusnya yang ketiga, tunjukkan rasa bersyukur kita pada alam sekitar. Contoh yang dibagi, menjaga kebersihan, tidak boleh kotor, jaga kebersihan, tidak membazir, pilih air ditutup dengan rapat. Air ini adalah satu kurniaan Allah Subhanahu Taala. Ada negara tak ada air, susah nak dapat air, bukan setakat nak minum. Ya, nak minum, nak membasuh, nak mandi pun tak boleh pasal tak ada air. Ya. Kita kena bersyukur. Kadang oleh kerana kita ni dapat banyak nikmat daripada Allah Ta'ala, kita tak rasa. Contohnya air, kita tak rasa. Ini suatu benda yang patut kita bersyukur. Ya Allah, Alhamdulillah dapat air. Kena jaga, kena berjimat cermat, jangan membazir. Pasal negara lain ada yang tak ada air. Contohnya Singapura. Singapura susah nak dapat air. Singapura sampai kan membeli daripada Malaysia. Singapura membeli air daripada Malaysia untuk mereka minum. Mereka guna seharian. Mereka beli air. Okey. Seterusnya, mengurangkan pencemaran. Dan yang terakhir, melakukan pemeliharaan. Ya. Alam sekitar ni tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang contohnya. Lakukan pemeliharaan, nak jaga. Bila kita jaga pemeliharaan, contohnya pokok-pokok, hutan-hutan, sebenarnya menjaga diri kita juga. Oksigen, gas oksigen, membersihkan udara, ekosistem kalau belajar dari segi sains, semua itu adalah berkaitan. Ya, kena jaga pemeliharaan alam sekitar. Okey, selesai yang itu. Okey, masuk bahagian kepentingan mengamalkan sifat syukur. Kenapa penting sangat kita ini perlu bersyukur? Kenapa penting sangat? Okey, contoh yang dibagi, yang murid yang tak boleh, tulis. Kalau boleh baca jawi, tak ada masalah. Okey, Ustaz baca, memberi kekuatan dan ketabahan. Rajin mengerjakan amal soleh. Kalau kita bersyukur, kita akan semakin rajin membuat amal soleh. Seterusnya, tidak lalai dengan kemewahan. Tidak lalai dengan kemewahan. Rasa bersyukur. Kadang kalau kita dapat sesuatu, dapat duit yang banyak, kita ni mewah. Kaya, kereta besar, rumah besar, duit banyak. Kita mewah, tak nak bantu dengan orang lain. Pasal apa? Pasal tak ada rasa bersyukur. Kalau kita ada rasa bersyukur, Allah Ta'ala aku bagi aku ni, aku kena bantu orang lain.
kita akan tidak lalai. Diradai Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan, digandakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang terakhir sebagai bukti menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, murid-murid kena ingat yang ni. Kalau tak ingat pun dapat baca. Murid yang tak dapat baca sila tulis, kerana nanti kita akan membuat latihan, dan perkara-perkara ini akan perlu kita tulis dan bagi jawapan. Jadi mana-mana murid yang belum lagi dapat tulis, ulang balik video ni dari depan, tulis. Yang mana tak pandai membaca lagi, tulis. Apa yang ustaz baca ni tulis. Okey. Okey, sekarang kita pindah ke bahagian latihan. Okey, sila buka buku aktiviti. Muka surat 130. Okey, murid-murid buka buku aktiviti muka surat 130. Kalau boleh buku teks tu jangan ditutup, pasal dia akan menjadi rujukan. Bila kita jawab latihan ni, dia akan menjadi rujukan. 130 seperti di dalam skrin ini, arahannya ialah lengkap senarai semak. Lengkap senarai semak. Nikmat. Saya seorang yang bersyukur. Ini saya seorang yang bersyukur. Nikmat, petak sebelah kanan. Nikmat, petak sebelah kiri. Cara. Ini kalau dalam buku teks dia menekankan mengenai cara bersyukur. Cara bersyukur. Contoh yang diberi, sihat tubuh badan. Kalau sihat tubuh badan, cara bersyukur ialah sentiasa menunaikan solat. Contohnya macam tu. Tulislah. Ini contoh. Nombor 1 yang diberikan, dimurahkan rezeki. Bila dimurahkan rezeki, apa yang kita perlu buat? Okey, tengok dalam buku teks tu, dimurahkan rezeki, apa yang boleh kita buat? Kita boleh mengucapkan Alhamdulillah, contohnya, contoh jawapan. Ataupun membantu orang susah. Ya, membantu orang susah. Apa lagi? Murid-murid boleh fikirkan sendiri. Selalu bersedekah. Dimurahkan rezeki, selalu bersedekah. Itu pun betul, tak ada masalah. Ya, okey. Bagi jawapan satu saja. Kalau dapat 3, 4 jawapan, tulis satu pun tak apa. Okey, yang kedua, ibu yang penyayang. Nombor 2 ni, ibu yang penyayang. Macam mana cara kita nak bersyukur? Nikmat dapat ibu yang penyayang. Kita kena menghargai ibu, menghormati ibu, mendoakan ibu, mengucapkan Alhamdulillah pun boleh. Ya. Seterusnya nombor 3, kawan yang baik. Kalau kita dapat nikmat kawan yang baik, apa yang kita perlu buat? Menghargai kawan. Menghindari perasaan dengki. Apa lagi? Banyaklah. Mengucapkan Alhamdulillah, mendoakan kawan. Itu semua adalah cara kita bersyukur. Nombor 4, guru yang prihatin. Guru yang prihatin. Dapat guru yang prihatin, kita kena taat pada guru. Menghormati guru. Okey, menghormati guru pun boleh. Nombor 5, rumah yang selesa. Dapat rumah yang selesa, jaga kebersihan. Ya. Apa lagi? Tidak membazir, boleh ke? Tidak membazir air. Tidak boleh. Tak kena. Rumah yang selesa, kita kena jaga kebersihan. Ya, mengemas rumah. Sentiasa solat dalam sentiasa bersyukur. Mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita ingat, rumah kita ni sangat selesa. Alhamdulillah. Itu pun cara bersyukur. Keluarga yang bahagia, solat berjamaah, ya, selalu berdoa, mengucapkan Alhamdulillah, qanaah, dalam kehidupan, dapat keluarga yang baik. Apa lagi? Selalu bersedekah. Ini semua adalah jawapan yang betul semua. Tak ada masalah. Murid boleh pilih yang ada kaitan, tulis sahaja. Yang ketujuh, negara yang aman. Negara yang aman, kita kena jaga hubungan silaturahim. Tidak bergaduh, tidak berperang, tidak berpecah belah. Ya, apa lagi? Negara yang aman. Menjaga kestabilan, keamanan. Okey, untuk murid-murid boleh tulis.
Yang mana pandai Jawi boleh tulis Jawi. Yang kurang pandai menulis Jawi boleh pilih jawapan dalam buku teks salin. Ya. Tapi jangan main salin hentam saja. Nanti tak ada kaitan. Cari yang ada kaitan tu tulis. Ya. Tak tahu nak baca Jawi, boleh ulang balik yang sebelum ini yang Ustaz bagi tahu salin. Salin perkataan-perkataan yang awak tak boleh baca, salin dalam tulisan Rumi. Okey. Sekarang pindah ke muka surat 131. Arahan dalam muka surat 131 ini ialah baca dan faham. Baca dan faham. Jadi Ustaz akan bacakan jawapan yang disediakan ni dalam kotak ini, yang mana tak boleh membaca, tulis ya. Bermula daripada sebelah kanan. Jawapan yang sebelah kanan dulu. Selalu menyebut Alhamdulillah. Okey, petak yang kedua, membantu orang yang memerlukan. Okey. Yang kedua, seterusnya yang ke bawah, menjaga kebersihan. Okay. Seterusnya, solat fardu. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengurangkan pencemaran. Okay. Sekarang, yang ketiga, barisan yang ketiga, sebelah kanan, menghargai orang lain. Okay. Seterusnya, menghindari perasaan dengki. Okey, dan barisan yang terakhir, barisan yang keempat, bermula daripada sebelah kanan, qanaah dalam kehidupan. Dan yang terakhir, tidak membazir. Okey, sekarang arahan dalam buku ini, dia minta kita klasifikasikan 3 bahagian. Pertama, bahagian pertama sebelah kanan, syukur kepada Allah. Ada 1, 2, 3. Tuliskan macam mana cara bersyukur kepada Allah. Rujuk buku teks ya, tengok buku teks. Secara ringkasnya Ustaz bagi jawapan alhamdulillah, solat, lagi apa lagi? Qanaah dalam kehidupan. Okey, petak yang di tengah, petak yang kedua, syukur terhadap alam. Rujuk buku teks yang alam tu yang warna hijau, jangan tertukar ambil yang warna merun, warna hijau terhadap alam. Apa dia? Dia nak 3 saja. Tengok jawapan yang di atas. Menjaga kebersihan, mengurangkan pencemaran, apa lagi ya? Tidak membazir. Senang saja. Dan yang ketiga, petak yang terakhir, yang ketiga, syukur terhadap manusia. Nak 3 juga. Apa dia untuk manusia? Membantu orang yang memerlukan, apa lagi? Menghargai orang lain, menghindari perasaan dengki. Okey, 3. Selesai. Pindah ke muka surat 132. Okey, yang ini pula arahan yang diberi ialah pilih dan isi tempat kosong. Pilih di antara 2 jawapan itu, tuliskan di tempat kosong. Tajuk dia bahagian kepentingan mengamalkan sifat syukur. Kepentingan mengamalkan sifat syukur. Itu dalam buku teks ya, buku teks tu rujuk di situ. Okey, Ustaz bacakan nombor 1. 132 ya, muka surat 132. Ustaz bacakan nombor 1, memberi kekuatan dan pilihan jawapan ketabahan, keselesaan. Mana jawapannya? Okey. Ketabahan, bagus. Yang kedua, rajin mengerjakan amal. Pilihan jawapan soleh ataupun jahat. Pilih. Ustaz rasa murid-murid mesti pandai ni. Mesti betul. Tak perlu Ustaz bagi jawapan. Okey, nombor 3. Tidak. Pilihan jawapan suka, lalai. Suka atau lalai dengan kemewahan. Tidak, suka atau lalai. Okey, pilih antara satu tu dengan kemewahan. Rujuk buku teks. Buku teks dah ada ni. Nombor 3, susunan dia pun sama saja. Susunannya sama. Okey. Nombor 4, diredai Allah Subhanahu wa taala dalam pilihan jawapan kehidupan ataupun kurniaan. Pilih kehidupan atau kurniaan. Okey. Tak tahu tengok dalam buku teks. Susunan sama 1 2 3 4. Okey, yang kelima, digandakan pilihan jawapan pahala atau dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Digandakan apa? Digandakan pahala ke digandakan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam buku teks dia tak tulis, dia tak ada. Perkataan tu tak ada di dalam buku teks.
Jadi fikir. Boleh juga rujuk buku teks tetapi dia ubah sikit saja. Murid fikirkan. Digandakan, diperbanyakkan. Apa dia? Pahala ke atau dosa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mesti boleh dapat jawapan ni. Boleh, senang. Yang keenam dan yang terakhir, sebagai bukti. Pilihan jawapan pertama menghargai, yang kedua penghinaan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai bukti, pilihan jawapan menghargai ataupun penghinaan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti apa? Bukti kita menghargai ke ataupun bukti satu penghinaan Allah Taala bagi nikmat? Yang mana satu? Bukti menghargai nikmat Allah ni ataupun bukti penghinaan. Ini pun boleh tengok di dalam buku teks. Buku teks ada sebiji-sebiji dah dibagi jawapan. Okey murid, siapkan yang itu. Okey. Yang dah siap, okey, pindah ke muka surat 133. Baik semua, ini adalah latihan yang terakhir iaitu muka surat 133. Arahannya ialah isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Ustaz bacakan senarai jawapan yang disediakan. Senarai jawapan yang disediakan nanti masukkan saja di dalam ruangan kosong yang disediakan. Okey, mula daripada petak atas sebelah kanan. Pergi ke kiri, lepas tu sambung bawah dari kanan ke kiri. Okey, perkataan pertama, bersedekah. Kedua, alhamdulillah. Tiga, diredainya. Keempat, diberkati. Okey, barisan kedua, sebelah kanan, nikmat. Seterusnya, rezekinya, bersyukur, bukti. Okey, bukti. Okey, Ustaz bacakan. Setiap orang telah ditentukan apa? Ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib apa? Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Okey. Orang yang bersyukur, rezekinya akan bertambah dan hidupnya akan lebih apa? Diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Keliru tu, diberkati ke diredainya? Kalau kita tulis perkataan diredainya macam tak masuk pula. Akan lebih diredainya Allah. Tak kena. Akan lebih diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan nombor 3. Seterusnya, sebagai tanda bersyukur, kita hendaklah melazimi lidah untuk sentiasa sebut alhamdulillah dalam apa jua keadaan. Untuk menjadikan rezeki bertambah berkat, kita hendaklah sentiasa apa? Bersedekah serta selalu membantu orang yang memerlukan. Seterusnya, kita hendaklah menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke arah jalan yang diredainya sahaja sebagai bukti kita bersyukur. Okey, Ustaz dah bagi jawapan. Kalau tak dapat, ulang balik dan tuliskan jawapan anda di ruangan kosong tersebut. Ya. Sekian dulu setakat ini sehingga kita bertemu lagi di lain waktu. Ustaz harapkan murid-murid dapat buat latihan. Ustaz nak ingatkan satu nasihat daripada Ustaz. Murid yang selalu buat latihan, selalu menghantar latihan, hasilnya tidak akan sama dengan murid yang memberi alasan tidak buat latihan ataupun tidak menghantar latihan. Hasilnya tidak sama. InsyaAllah, murid buat latihan, hantar kepada Ustaz dalam Telegram, grup Telegram Pendidikan Islam tahun 3. InsyaAllah.